saya bercinta dengan anak murid saya ni sebab atas dasar cinta. Tapi sebenarnya tak boleh lah, benda tu dah dikonsider sebagai sexual grooming. Sexual grooming ni adalah satu perlakuan jenayah secara seksual yang dilakukan kepada kanak-kanak ataupun orang yang di bawah umur. Okey, dan sexual grooming ni memang berlaku walaupun orang tu boleh kata tanpa niat. As long as dia berlaku kepada orang yang di bawah umur, kita dah consider sebagai sexual grooming. Dan penjenayah yang melakukan sexual grooming ni lah yang kita kategorikan sebagai pedofilia. Sebab apa? Sebab dia ada niat untuk melakukan apa-apa sajalah secara fizikal ataupun bukan fizikal, sexually kepada kanak-kanak. Jadi kita boleh tengok contohlah sexual grooming ni berlaku di sekolah ataupun di kalangan ahli keluarga yang terdekat, di mana kanak-kanak ni dia tak tahu pun yang dia sebenarnya telah di sexual grooming kan. Jadi kena spread awareness, bagi tahu bahawa you tak boleh ada apa-apa sexual conversation ataupun ada pun perasaan bercinta ke apa ke, especially orang yang perbezaan umur, maksudnya yang lebih daripada 18 tahun dengan yang bawah 18 tahun ni. Dan kalau you tanya unit integrity di sekolah-sekolah, kita ada banyak sangat kes di mana cikgu yang bercinta dengan anak murid. Dan this is what we call as sexual grooming. Benda ni salah. Sebab kanak-kanak ni kita ada akta kanak-kanak 2001 lah. Kanak-kanak yang dilindungi bawah akta tersebut. Jadi kalau you buat sexual grooming, tu dah dikonsider sebagai jenayah dan boleh dilakukan laporan polis. Dan boleh dikenakan tindakan undang-undang lah. You boleh dipenjara ataupun kena sebatan. So there is no such excuse cakap, oh saya tak tahu, saya bercinta dengan anak murid saya ni sebab atas dasar cinta. Tapi sebenarnya tak boleh lah, benda tu dah dikonsider sebagai sexual grooming. Jadi sebagai contoh, adik saya pula sebagai contoh, adik dia bercinta dengan cikgu sekolah dia. Jadi kakak dia boleh buat laporan. Boleh buat laporan. Jadi kadang-kadang adalah pihak-pihak yang kata tak apalah, kita settle bawah, kita settle luar ke kan. Kakak ni kalau dia tarik report habis. Maksudnya kita tak boleh nak buat apa-apa tindakan. Kena buat laporan polis supaya dapat kita ambil tindakan terhadap orang-orang yang melakukan sexual grooming ni. So macam kalau ada kes yang ayah saudara, bapa saudara dengan anak saudara nak berkahwin, katanya cintalah, bercinta, dua-dua ada mutual feeling. Tapi contohnya nak kahwin ni masa umur 18 tahun. So adakah masa dia umur 18 tahun terus bercinta? Kadang-kadang bila kita trace balik, adakah daripada kecil lagi dia telah di-groom kan? Supaya bila dia dah umur 18 tu dia dah nak berkahwin. Tapi kalau kita tengok balik kes yang bapa saudara nak kahwin dengan anak saudara tu, memang tak boleh pun. Jadi benda-benda sexual grooming ni lah, maksudnya kita tak boleh nak percaya semua orang 100% walaupun ahli keluarga sendiri, sebab kita tak nak ada kes-kes sexual grooming yang daripada kecil ni telah di-groom. Dan contoh-contoh conversation yang lucah antara kanak-kanak dan orang dewasa ni, ataupun orang dewasa ni menunjukkan video-video yang lucah kepada kanak-kanak, so daripada mereka tak tahu jadi tahu. Dan itulah yang dikatakan grooming, maksudnya daripada kecil dia dah biasa kan, supaya dia boleh melakukan jenayah seksual terhadap kanak-kanak tersebut. Sebab you bayangkan kalau dia baru umur 15 tahun, dia dah bercinta dengan someone yang umur 40 tahun, dia sangat muda, dia jauh lagi perjalanan dia boleh jumpa lagi ramai orang sebenarnya. Jadi kita kena protect lah mereka, okay? Especially yang bawah umur ni, untuk tidak di-groom oleh orang-orang yang pedofil ataupun yang tak bertanggungjawab.